Tengok Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim nak sembelih anaknya, Nabi Ismail tu, apa je penduduk keliling tak cakap, gila punya Ibrahim. Anak dia sendiri, hari ni anak dia sembelih, besok-besok entah kita pula sembelihnya. Orang cakap. Tapi apa fikir? Allah suruh buat. Tengok Nabi Ibrahim tu peristiwa korban lah. Ni flashback habis ni. Qadha tu dah lama tak datang Terengganu, sekali datang semua benda cerita. Korban cerita, hijrah cerita. Masa nak sembelih tu kan, Nabi Ismail siap ajar. Wahai handaku, kalau betul Allah Ta'ala perintahkan, laksanakanlah. Kau jangan risau, sesungguhnya aku ni tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Itu pun ada tu yang seko tu, memerang yang seko tu. Memerang yang seko tu cakap, yang mimpi Nabi Ibrahim ni mimpi pada setan. Memerang entah daripada negara mana pun saya tak tahulah. Ni saya tak tuju kat sesiapa, lebih kurang lah. Kan? Dia tak baca cerita tu sama Nabi. Bila nak sembelih tu, Nabi Ismail siap ajar Nabi Ibrahim, kalau kau nak sembelih aku nanti, aku akan menangkupkan muka aku. Bila kau nak sembelih tu nanti, kau ambil kain tutup muka kau, takut kau tak sampai hati. Macam tu sekali. Nak suruh ambil pengajaran pengorbanan tu. Kemudian memang dah tutup dengan kain. Bila sembelih, memercik darah kena pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengelotak-ngelotak badannya, buka kain, tengok anak je tak ada apa-apa. Yang disembelihnya kibas. Nak bagi gambaran, Allah uji sahaja. Nak tengok setakat mana kita sanggup berkorban kerana Allah. Baca Quran tu baby. Sesungguhnya darah dan daging tu tak sampai pada Allah. Yang sampai hanya ketakwaan kita tu kepada Allah. Yang tu sebenarnya. Sebab orang bercakap tak pergi masjid, sebab orang bercakap tak buat ni. Itulah halangan kita nak buat kebaikan. Kan aku sedekah, kan orang cakap aku nunjuk-nunjuk pula. Pedulilah orang cakap. Kan? Orang masjid kadang tak nak pegang jawatan dalam jawatan kuasa masjid ni sebab takut orang cakap-cakap. Pedulilah. Kita buat benda baik. Buat benda baik, pedulikan apa orang cakap. Kan? Sebab fikir orang cakap sudah satu apa pun tak jalan. Kan? Kecintaan kita kepada Allah. Nabi nak keluar ni, musuh Islam dah ada dah kat luar tu. Tentera kafir Quraisy nak bunuh Nabi kan, nak hijrah tu. Kita ambil sikit-sikit lah kan. Nabi nak keluar ni, tapi Nabi yakin Allah akan bantu. Keluar tentera kafir Quraisy tu, ada yang lalap, ada yang buka mata tapi tidak melihat. Nabi si ambil pasir letak kat kepala dia orang, tak perasan lagi tu. Sambil Nabi baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum. Ingat tak ayat tu? Dalam surah apa? Yasin. Bina tembok-tembok di hadapan mereka, tembok-tembok belakang mereka, petang mereka tidak melihat. Tak nampak, tak nampak. Ada ustaz yang kat Kelumpur tu cakap, baca ayat tu kalau nak elak speed trap. Masuk je highway baca waja'alna min baini aidihim, baca. Kono jugalah ustaz tu. Kono juga saman. Sebab pegawai JPJ dengan polis tu sebelum pasang kamera tu dia dah baca dulu sebelum kau baca. Jadi nampak kau tak nampak dia. Kan? Tapi yakin, kita tu satu masalah. Sebut pasal yakin, kita ni pun kadang beramal tak terima tak tidak doa aku ni. Mana memang tak terima dia. Allah dah beritahu dah, aku ini sentiasa berada pada sangkaan hamba-Ku. Zaman sahabat dulu istighfar berapa kali sekali? Satu hari paling kurang 70,000 kali sehari. Kita baru 1,000 dah marah kat imam. Imam ni lama pula. 70,000 kali, dan mereka yakin kalau ada apa-apa yang dia nak, dengan istighfar Allah akan tunaikan. Macam tu. Yakin. Ini ibadah tak yakin. Macam kisah seorang budak tu belajar dengan tok guru tu. Dia belajar hadis, belajar agama, belajar semayang, belajar kitab semua. Balik daripada rumah tok guru tu, sampai dekat sungai, dia nak balik rumah ni, menyeberang sungai. Perahu hanyut. Dia balik-balik, Tok, kenapa? Tok, perahu saya hanyut lah Tok. Aduh, habis macam mana? Itulah Tok, macam mana ni Tok? Macam mana nak buat ni Tok? Dia malas nak layan anak murid dia. Dia pun cakap, kau baca Fatihah salawat 3 kali, kau jalan ni atas air tu. Dia tu langsung senyap, tak ada bunyi apa lagi dah. Okey lah. Dia pun balik. 2-3 hari tu agaknya Tok Imam Tok Guru pun cakap, agaknya dia jumpa perahu lain agaknya. Tok Guru cakap lah. Lepas 2-3 bulan dia datang lagi, Tok, apa hal? Tok, tolong apa?
Ni ada orang meninggal kat kampung saya tu. Habis tu Imam Bilal semua yang nguruskan jenazah semua tak ada, semua balik kampung, yang seorang pergi khusus. Habis tu macam mana ni? Atuk je boleh tolong uruskan itu. Tolonglah tu. Ayolah kejaplah aku bersiap. Dia pun bersiap. Sampai kat sungai perahu tak ada. Ni perahu tak ada macam mana ni Tok? Semenjak Tok ajar saya ayat tu, saya memang tak pakai perahu lagi dah. Wah biar betul. Tok tengok dia selawat 3 kali, dia baca Fatihah, berjalan atas air tu. Hui, dia pun tak sangka. Sudah ni Tok Guru dia pula baca selawat 3 kali, dia baca Fatihah, langsung ke dalam. Kan? Nak tunjukkan kan, yakin dengan tak yakin ni beza tau. Kita kena yakin insya-Allah. Lillahi taala. Lillahi taala kena yakin dah. Kita berhenti sekejap untuk azan. Terus umum juga tak? Okey. Sambung Itu sebab kalau kita tengok dalam kehidupan kita ini, bila kita kerja kan, mahabbah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat apa juga. Nabi nak keluar, dah ada dugaan dah orang nak bunuh Nabi. Gambaran yang nak tunjuk kat kita ni sebenarnya, perubahan yang kita nak buat ke arah kebaikan ni bukan satu benda senang. Nabi keluar sendiri dengan sahabat-sahabat, Nabi ikut jalan yang tak biasa dilalui oleh manusia. Jalan tu, kita pergi umrah kan, pergi haji, kita naik bas daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Dalam perjalanan tu fikir, ya Allah, bila lah sampai ni? Hui, lamanya ni 5-6 jam ni. Aduh, hai. Sedangkan bila kita tinjau kat luar tingkap tu, nampak batu-batu, gunung ganang, itulah lebih kurang. Mahal Nabi teruk lagi, perjalanan yang tak macam ni, sekadar terang dah. Dulu teruk, tapi Nabi teruskan. Sebab perjalanan nak berubah ni bukan satu benda yang senang. Itu sebab kita kena buat. Nak tunjukkan kena buat juga walaupun susah. Mahabbah kecintaan kepada Allah. Keduanya, target kita adalah mengabdikan diri kita kepada Allah dengan jaga ibadah kita cukup-cukup. Jagalah betul-betul. Kita ni dalam hidup kita ni kerja 3 perkara dalam hidup ni. Pertama, kita nak kejar. Nombor 1 disebut sebagai hidayah, petunjuk daripada Allah. Nombor 1, memang semua orang kena kejar ni, hidayah. Walaupun nama isteri kita Hidayah, kena kejar juga hidayah ni, petunjuk supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Orang yang tak ada hidayah, dia akan rasa benda buruk tu baik, baik tu kadang buruk kan dia. Seronok dia, main nombor ekor tak ada rasa apa, okey kan, main nombor ekor dia kata tu ikhtiar tu. Kalau kena dengan izin Allah, ayat dia kan. Jangan main-main. Ada yang macam tu kan, aku bukan buat benda apa pun, aku tak berjudi, cuba je, ini usaha, dia buat ayat dia kan. Ada pada orang tu rasa tak ada apa-apa. Kat Kuala Terengganu elok perangai, sampai Thailand berubah perangai. Ada tiba-tiba pergi Thailand. Pergi Thailand dah mula, tanduk pun sudah tumbuh. Pergi mana? Dia pergi mengunjungi pusat sembelihan ayam. Faham? Itu pun tak faham, tak payah betul aku ceramah sini. Pusat penyembelihan ayam. Biasanya dekat tingkat atas. Dia pergi kat pusat penyembelihan ayam ni kan, dikerjakan ayam tu cukup-cukup. Faham? Tak faham kan lagi? Tak apalah, aku tak explain terus, setakat tu je lah. Turun daripada pusat penyembelihan ayam ni, selesai dia menyembelih ayam-ayam tertentu, keluar tiba-tiba sakit perut, lapar, aduh. Dia siap tanya kawan dia, kat mana kita nak cari restoran halal? Bayangkan tu. Time dia mengerjakan ayam tadi, dia tak fikir halal haram tau. Time menterdarah tahu nak fikir pasal halal haram tak. Bukan orang sini lah, tempat lain. Sini okey kan. Hidayah ni nak beza benda buruk dan benda baik. Orang yang dah dapat hidayah, tapi ada juga yang cakap tu, saya bukan tak nak pakai tudung, cuma belum dapat hidayah lagi. Dengan bangganya cakap tu, sebab belum dapat hidayah tu. Yang seorang ni belum sampai seru. Pada orang kita kan, apa maksud seru ni?
Selagi tak terbalik kereta dia aksiden dan dia hidup lagi, tu tak seru. Itu baru seru. Aksiden dia seorang terselamat, ataupun dia hampir matilah. Hampir mati, makna Tuhan bagi peluang kat dia. Padahal jangan tunggu macam tu. Itu untung terselamat. Baik mati tahu. Nampak tak? Jangan tunggu macam tu. Jangan. Kalau kita tengok tu hidayah tu, kalau ada orang cakap macam tu kat kita lah, saya bukan tak nak ketudung, tapi belum dapat hidayah lagi. Tanya dia, Al-Quran tu belum cukup ke nak jadi petunjuk untuk kau? Cakap dia.